Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke kan? Yalah, lama tak jumpa kan. Okeylah, tanpa buang masa lagi. Pada siapa yang sedang tengok video aku ni atau channel aku, minta share kepada semualah, teman-teman grup ke apa semua kan. Dan nak lebih cantik, subscribe channel aku. Nak lebih cantik lah kan. Okeylah, tanpa melengahkan masa lagi, macam biasa lah kot. Tapi shock COVID ni tengok macam dah makin pulih dah. Alhamdulillah kan. Tapi tak ada pulih sepenuhnya. Kira makin pulih lah. Tak ada jangkitan yang serius. Itu pun jangkitan pun melibatkan apa? Melibatkan orang kata, warga asing. Itu tak apalah. Itu lantak diorang, urusan diorang. Yang penting kita rakyat Malaysia tak ada apa-apa yang serius lah yang kes tentang kematian. Dan syabas kepada semua KKM Malaysia bertukar lumus nak selamatkan pesakit-pesakit COVID ni yang dalam keadaan ketika lah kan. Syabas kepada mereka, tahniah hasil kerja titik peluh mereka semua. Jasa anda kami sentiasa kenang. Itu yang kata kan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Okey, isu yang sensasi yang terbaru lah. Dan tadi tengok TV pun pasal berkaitan tentang isu pengangguran. Kebanyakan kita tahulah mana-mana sektor swasta ke mana-mana sektor lah, tak kisah pekerja sekalipun akan mengalami pengangguran pekerja. Pekerja-pekerja yang menganggur lah, yang tak ada kerja, diberhentikan kerja apa semua. So aku harap mana yang terkena tu harap sabarlah. Ini pun aku pun kemungkinan tak lama lagi mungkin diberhentikan kerja. Yalah, kilang nak renovation lah, aku je kilang pun nak renovation. So aku diberhentikan dan kemungkinan akan diberi pampasan lah kan. Diberi pampasan, at least kurang-kurangnya ada modal sikit kita cari kerja kan. Okay, sebelum tu aku cakap tu benda lah, mana-mana yang kena buang kerja tu, belum lagi lah mana yang belum buang, mana tengah kerja-kerja, mana yang tiba-tiba diberhenti kerja tu. Aku harap kita semua tak patah semangat lah untuk mencari peluang kerja ni. InsyaAllah rezeki Allah luas. Cuma kita kena rajin sikit, kena rajin cari je. Cepat atau lambat, itu semua kerja Tuhan. Dia yang menentukan nasib kita. Kita cuma usaha je. Cepat atau lambat, itu kerja Tuhan lah. Yang penting kita cubalah. Apa kerja sekalipun, kita cuba. Tak kisahlah kerja apa sekalipun, walaupun kita dah diberhentikan kerja dan diberi pampasan. Cuma aku cakap satu benda lah, apabila kita ataupun majoriti ada yang diberhenti kerja, aku harap kalau soal nak memilih kerja ni, aku harap tak ada yang memilih lah. Tak kisahlah kerja security ke, kerja bawa van ke, bawa lori ke, benda tu aku harap tak ada memilih lah. Tak kisah apa kerja sekalipun yang berada dalam Malaysia ni, aku harap mana yang penganggur-penganggur yang diberhenti kerja, harap kalau korang nak cari kerja, jangan memilih lah kan kerja. Selagi apa kerja yang korang boleh buat, korang buat je untuk cari makan, nak menyara keluarga kan. Yalah, kita faham memang kadang-kadang fikir sedih juga kan, kerja dah 20 tahun 30 tahun tiba-tiba diberhenti kan. Sedih juga kan, kerja dah sedap kan, walaupun kita ni belajar tak tinggi mana pun. Tapi kalau dah capai kerja yang lama tu, tahap yang amat memberasakan lah. Memang orang kata tak semua orang kerja lama kan, walaupun akademik kita kurang, tapi kerja lama, tapi kira bagus lah tu. Daripada kita akademik teruk, kerja pun dah lama, tiba-tiba lah kan rezeki kita naiklah supervisor, senior supervisor, naik executive. Kita pada akademik teruk kan. Akademik teruk, itu mana yang kerja-kerja dari segi sektor swasta lah. Kalau dari segi kerja kerajaan pun tak ada kot. Kerja semua kerja tetap. Ni kita ambil dari segi sektor ni yang swasta lah, mana yang kerja kilang ke apa-apa lah, syarikat-syarikat ke kan. Agak sedih juga mana yang kena diberhenti kerja, dibuang kerja. Ni tak nak bagi aku kena kat ni. Tengok macam mana keputusan. So nak cari kerja satu hal. Tak apalah, macam nak kata usia-usia anak muda macam aku ni, InsyaAllah mungkin kerja tu ada kan, tapi tengoklah bersesuaian dengan gaji lah. Kalau kita kerja dia sedap, cuma yang leceh kita nak catch up balik lah. Nak catch up balik masalah. Alamak,
nak kena kecap dari bawah apa semua. Itu kalau bagi aku tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang gaji tu kena demand sikit lah. Sebab kita kerja dah berpengalaman. Ada yang kerja dekat 5 tahun, 7 tahun kan. Tiba-tiba nak catch up benda baru, kerja pun jadi macam janggal sikit. Alamak, kita mula dari starting bawah kan. Tu di situ dia punya suasana agak lain sikit lah kan. So itulah aku pesan kepada semua mana-mana rakyat Malaysia yang mana yang separuh kena buang kerja ke apa, harap bertabahlah. Kita sama-sama tabah. Kita cuba sesuatu bidang yang baru. Kita kerja apa-apa tak kisah. Untuk nyara keluarga kan, kita cari kerja kan. InsyaAllah kerja tu banyak. Memang kerja banyak, cuma bergantung pada kita punya kesesuaian. Tapi zaman sekarang ni nak fikir kesesuaian memang ni lah, memang ketinggalan lah. Sebab kita cari kerja dah kena buang kerja kan. Sekurang-kurang ada sumber pendapatan, nak cari makan, nak sara diri kita, nak sara keluarga aku semua kan. So nak pesan kepada semua, kena rajin sikit, kena usaha sikit lah cari kerja. Tak kisahlah apa kerja sekalipun, kita sapu, janji dapat duit, dapat gaji kan. Tu yang pertama lah. Yang kedua, nak pesan kepada mana-mana sektor lah, sektor mana-mana kerja sekalipun, sektor swasta ke, sektor kerajaan ke, mana yang orang-orang yang dah berhenti kerja ni, aku harap korang kena peka lah, kena peka manusia yang dah buang kerja, nak minta kerja apa semua kan. Korang kena kena prihatin sikit lah kan. Tak semestinya seseorang tu walaupun akademik dia teruk, dia tak boleh bekerja. Dia masih boleh bekerja. Cuma korang kena bertimbang rasa sikit lah. Dia dah usaha. Kadar pengangguran rakyat Malaysia pun dah tinggi kan. Macam Nabi kita cakap kan, akan jadi satu masalah bila kadar pengangguran kerja meningkat. So aku nak pesan kepada mana-mana sektor swasta ke kerajaan, kena prihatin kepada segelintir atau individu yang dibuang kerja. Kalau seseorang tu minta kerja, harap korang terima lah dia. Tak kisahlah apa kerja sekalipun lah, kerja security ke, bawa van ke, bawa lori ke, polis bantuan ke kan. Kalau dia minta kerja, bagi serap dia kerja kan. Bayarlah gaji. Tak adalah minta sampai RM10,000 lah, bergantung pada tengok basic macam mana kan. Ada yang kalau starting basic kalau RM1,400, RM1,500 tu kira okey lah. Kalau ada allowance ke, ada OT kan. Macam kelandangan yang duduk dalam dewan tu kan, starting pekerjaan RM1,400, banyak kan. Walaupun pekerjaan. Kalau apa tu, mana-mana anak-anak muda yang nak minta bahagian-bahagian keselamatan, maritim ke, immigration ke, polis, tentera, ataupun mana-mana majlis daerah dalam Malaysia ni, aku harap pegawai-pegawai pertimbangkanlah. Jangan korang memilih ini asal datang TV tengok, tak boleh ni, sekurang-kurang minimal nak 3 kredit lah, langsung orang tu tak dapat kerja. Jangan fikir pasal kredit, fikir pasal dia boleh buat kerja. Tempat lama dia boleh kerja kat 10 tahun walaupun akademik rendah. Bila dia masuk tempat baru, tak semesti dia orang tu pemalas, dia orang rajin. Kalau tak, takkan dia boleh stay sampai 10 tahun. Tu contoh. Sebab aku tahu kebanyakan takut kalau isu kadar pengangguran pekerja ni banyak. Kalau mana umumnya peringkat tu mungkin susah sikit nak cari kerja kan. Bang walaupun usia meningkat kan, 40 ke atas ni. Bagi anak-anak muda yang 40 tahun ke bawah ni, nak mana-mana yang nak kerja kerajaan kan, walaupun kerajaan fix, tapi contoh macam nak minta polis ke, nak minta tentera, lepas tu majlis kan. Sepatutnya anak muda yang dah berhenti kerja ni, korang ambil dia masuk dalam korang punya agensi keselamatan. Jangan fikir pasal resort teruk, kau tak boleh ambil, resort ni tak boleh ambil. Jangan fikir macam tu. Fikir dia nak boleh kerja, dia nak kerja je kan. Beri kepercayaan kepada dia. Kalau korang tak yakin dengan dia, korang bagi dia kontrak 6 bulan ke 7 bulan. Tengok performance dia macam mana. Kalau korang tak confident lah dengan anak muda sekarang kan. Sebab anak muda sekarang nak cari kerja. Memang sebenarnya anak muda boleh cari kerja mana-mana. Kisah kerja Foodpanda ke, buat Grab. Benda tu sumber pendapatan. Tapi orang kata keinginan, minat tu, jiwa tu, contoh. Contoh kalau seorang anak muda nak minta polis kan. Tak polis, tentera atau mana-mana majlis dia minta. Pegawai tengok interview, tak boleh encik.
Minimal nak kerja sektor kerajaan ke ataupun bahagian keselamatan apa semua, minimal nak 5 kredit baru encik boleh kerja juga. Janganlah macam tu, terasa hati dia. Dia datang niat nak kerja. Nanti orang cakap kau ni memilih kerja ke. Bukan memilih, kita dah pilih kerja ni, kita minat. Tapi di reject. Sebab tu kita orang tak dapat kerja. Tu contoh lah, contoh. So kalau mana yang minta polis minimal dia nak 5 kredit. Tengok-tengok budak ni tak ada lah akademik teruk, tak ada kredit, tak layak lah minta kerja. Jangan fikir macam tu. Ambil dia. Soal result teruk ke tak, tu tolak tepi. Ambil dia, didik dia, bagi dia betul-betul faham dalam undang-undang kerajaan, bagi dia orang kata pemahaman yang jelas. Tak semestinya akademik dia teruk, dia pemalas. Tak. Dia rajin. Kalau dia pemalas, tak adalah dia kerja kilang orang kata lebih daripada 5 tahun ke atas. Sebab dia rajin lah, dia kerja lebih lama 5 tahun ke atas. Tapi dia, tiba-tiba dia nak minta polis pula. Contoh kalau kerja kilang dia bagian supervisor, tak kisah supervisor otomotif ke supervisor bagian produk-produk makanan, bila dia diberhentikan kerja, dia nak tukar bidang. Tukar bidang pula nak cuba masuk polis. Ni contohlah, cuba masuk polis pula, atau cuba masuk immigration, cuba masuk majlis daerah, mana-mana lah yang dia masuk. Pegawai-pegawai pula duk tengok result dia, tak layak. Jangan fikir macam tu. Ambil dia, serap anak muda, janji dia boleh buat kerja kan, atau bagi dia kontrak. Tengok tempoh tahap performa dia macam mana. Dalam masa 6 bulan performa dia cantik, terus serap kerajaan. Tu serap kan. Sebab aku tahu kebanyakan anak-anak muda macam akulah, contoh anak muda macam aku, dia minat satu benda yang apa orang kata serasi jiwa dia tau. Jiwa macam, contohlah macam aku minat anggota polis. So aku boleh nak cuba bahagian polis pula. Walaupun dulu aku kerja kilang, aku bahagian lab. In case kalau aku diberhenti kerja buat aku tukar bidang lain, aku minta polis. InsyaAllah kalau ada rezeki aku, Alhamdulillah, daripada aku lab masuk ke bidang polis. Tak kisahlah bagi kursus tahun ke 6 bulan ke, tak kisah, janji benda yang kau minat kan. Sebab banyak anak-anak muda Malaysia ni banyak yang menganggur. Memang banyak menganggur kan. So aku harap kepada semua agensi keselamatan bertimbang rasa sikit kan, peka keadaan anak muda. Kalau mana yang minat immigration, pergi minat immigration. Minat bahagian majlis, pergi ke minat bahagian majlis. Kalau siapa yang minat polis, tentera, ambil diorang. Tenaga-tenaga anak muda ni lah kita perlu pakai untuk di masa akan datang. Sebab kita tahu bukan nak tuduh. Tak semualah, kadang-kadang kita tengok veteran-veteran anggota polis tentera pun banyak yang walaupun dia dah berusia tapi ada yang tak larat. So yang jadi masa keadaan anak muda buat kerja lah, pergi tangkap jenayah ke buat kerja tu lah. Tenaga anak muda yang nak pakai tu. Mana yang geng-geng veteran apa semua, korang duduk office ke, atau jaga trafik ke, jaga kawalan apa semua kan. Tenaga anak muda kita nak pakai untuk tangani jenayah-jenayah yang ada dekat Malaysia ni. So aku harap mana yang orang-orang yang menganggur tu, kalau nak minta kerja, jangan kau reject lah. Jangan tengok segi akademik, tengok segi pengalaman diorang. Pengalaman diorang kerja macam mana kan. Mungkin banyak pengalaman yang diorang timba tempat kerja lama kan. Tak semestinya akademik diorang hancur, diorang pemalas. Tak, diorang pandai. Soal tu kita tolak tepi lah. Benda dah lama kan benda tu. Yalah, nak kata dulu suruh belajar aja-aja tak nak kan. Tapi orang kata turut akademik pun, kalau dia boleh kerja kilang dekat 5 tahun atau 10 tahun, itu satu pencapaian yang agak bagus lah. 10 tahun, 5 tahun, walaupun akademik kau hancur, kau boleh kerja lama lah 10 tahun. Naik supervisor, naik assistant supervisor ke executive. Padahal result zaman sekolah tu hancur, walaupun 20 tahun dulu kan. So jadi aku nak pesan kepada semua lah, bertimbang rasa sikit. Mana yang minat-minat dari segi polis ke, tentera, majlis majlis daerah ke apa semua kan. Mana anak muda minta, bagi dia serap. Bukan nak galakkan diorang anak muda masuk, tak. Tapi mana yang kalau ada kerja lain, diorang boleh buat kerja lain. Tak kisahlah apa kerja sekalipun, security ke, driver ke kan, operator kilang, tak ada masalah. Kerja lain tak. Mana yang minat bahagian agensi keselamatan,
serap ke agensi keselamatan. Macam aku minat agensi keselamatan. Sebab aku dari dulu lagi minat polis kan. Tapi tu lah rezeki aku. Ni kalau aku kena buang, aku nak cuba minta polis walaupun umur aku dah berusia sangat. Lingkungan 30-an lah kan. Itulah aku nak cuba polis. InsyaAllah ada rezeki ada sebab aku minat polis. Jangan pandang dari segi akademik kita kan. Pandang dia boleh buat kerja. Dan kalau dari segi pemahaman, didik dia, bagi dia betul-betul faham. Setiap agensi keselamatan mesti ada khusus kan. Mana-mana agensi keselamatan dalam Malaysia mesti ada khusus. So, ambil diorang. Tak kisahlah khusus 6 bulan ke atau training kan. Didik dia. Kita tak tahu. Walaupun latar belakang dia akademik dia hancur, dia boleh buat kerja kan. Walaupun diberi arah dia buat kerja. Tapi terang terang kat dia secara detail, dia akan faham. Memang dia akan faham. Dia bukan bodoh, dia faham. Cuma ialah segi akademik kan, nak macam mana kan. Zaman sekarang semua tengok akademik betul kan. Tapi itulah, harap beri peluang kan kepada anak muda. So mana yang warga-warga yang berusia tu, tak kisahlah kerja apa boleh buat kan. Walaupun susah sikit tapi insyaAllah rezeki tu ada kan. Buat lori ke, bawa van, apa lagi bawa macam-macam lah. Jadi buat teksi ke apa kan. InsyaAllah benda tu bergantung pada majikan lah. Bergantung pada pegawai-pegawai atasan. Berarti merasa nak ambil pekerja-pekerja yang telah diberhentikan. Bukan diberhentikan kerana pasal rekod buruk, tak. Diberhentikan sebab syarikat pun tak mampu nak bayar kerutika. So dia orang diberi pampasan. Okey lah, setakat itu sajalah video aku untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada video lain aku akan masukkan lagi, okey. So aku nak pastikan kepada semua lah, maupun agensi kerajaan atau swasta, jangan pandang kredit akademik doang. Diorang perlukan kerja, ambil doang. Jangan tengok lu rekod buruk, saya tengok you punya akademik sekolah teruk waktu boleh kerja lah. Encik nak minta polis ni, tak boleh cik sekolah-sekolah nak ada 5 kredit. Jangan pandang kredit, ambil dia dulu. Ambil dia pergi training atau kursus, serap dia. Kalau dia betul-betul minat jadi polis, ambil dulu. So jangan fikir, kalau fikir kredit, dia tak bekerja lah. Tok cari sini apa semua, carilah. Lepas tu orang cakap kau memilih kerja, memilih benda kalau kau tak nak ambil. Dia bukan memilih, dia pilih kerja. Okay, aku nak jadi polis, aku nak jadi tentera, aku nak kerja majlis daerah mana-mana lah nak kerja kan. Yang berkaitan tentang agensi keselamatan, bagi dia kerja. Kalau mana yang nak kerja kilang, bagi kerja kilang, operator ke apa kan. Bawa pengalaman lama kau ke tempat baru. Atau mana-mana yang nak tukar pengalaman, daripada kerja kilang masuk ke kerja kerajaan. So aku harap kita punya menteri-menteri pertimbangkanlah pasal anak muda nak kerja bahagian keselamatan ni kan. Tak kisah tentera, polis ke, rela, immigration, apa lagi JPJ apa semua kan. Serapkan dia orang, bagi dia orang pemahaman dengan teliti. Mana yang menyambut usia tu, majikan-majikan ambil dia orang kerja, bawa lori ke kan, bawa apa lagi macam-macam kot kan. Sektor swasta ke apa yang macam kerja berniaga-niaga ikan ke sayur kan. Bagi orang kerja. Dia bukan memilih. Kalau betul kerajaan usir semua warga asing, bagi yang berusia kerja. Potong ikan ke, potong ayam ke, jual sayur ke apa semua, bagi dia orang. Okey lah, setakat itu saja video untuk kali ini. InsyaAllah nanti aku masuk lagi. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Okey, Assalamualaikum.